Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya setuju dengan memasukkan Seksyen baharu 6A dalam Akta 344 untuk memperuntukkan Yang di-Pertuan Agong sebagai Pesuruhjaya Yang di-Pertua Kehormat Polis Diraja Malaysia. Tambahan peruntukan ini adalah sejajar dengan nama penuh Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan ia merupakan peningkatan martabat dan imej anggota polis kita. Dengan tambahan peruntukan ini, ia juga bermaksud tindak tanduk polis mempunyai impak terhadap pemerintah negara, iaitu sama ada menambah baik atau menjejaskan imej mereka. PDRM adalah satu institusi yang sangat penting di sebuah negara kerana ia juga beri kuasa untuk menjaga disiplin dan keselamatan yang penting. Walau bagaimanapun, sama seperti wakil rakyat dan penjawat awam, polis juga tidak bebas daripada pemantauan dan kritikan publik. Saya ingin tanya Yang Berhormat Timbalan Menteri yang akan gulung nanti berkenaan satu kes yang tengah diwawarkan di media sekarang, iaitu seorang penyampai berita yang menulis artikel di New Straits Times berhubung kelakuan seseorang pegawai polis yang dikatakan sombong dan kasar terhadapnya pada 1 pagi telah dibawa oleh polis untuk disoal siasat pada 10.50 malam di Balai Polis SS17 kerana polis membuka siasatan terhadap penyampai berita itu berhubung artikel yang ditulisnya yang disiarkan dalam New Straits Times beberapa hari yang lepas. Tindakan polis untuk membuka kertas siasatan terhadap seorang yang mengadu tentang salah laku polis adalah amat memeranjatkan. Kami, wakil rakyat, selalu berhadapan dengan kritikan rakyat. Apakah polis mempunyai kekebalan dan kuasa keistimewaan yang tidak boleh menghadapi kritikan media dan orang ramai, sehingga sesiapa yang melemparkan kritikan terhadap pegawai polis akan disiasat dan diambil tindakan oleh pihak polis pada lewat malam? Dalam kes ini, bukankah PDRM harus mengambil tindakan untuk menyiasat pegawai polis yang diadu oleh penyampai berita dan bukan sebaliknya? Dan Sri Yang di-Pertua, bagi pindaan dalam fasa 4 dalam rang undang-undang ini, iaitu pindaan Seksyen 21 dalam Akta Ibu yang menaikkan denda maksimum daripada RM200 kepada RM10,000 dan pemenjaraan daripada 3 bulan kepada 2 tahun bagi kesalahan yang berkaitan dengan mana-mana orang yang menggalang, menentang atau melanggar apa-apa arahan pegawai polis. Apa yang membimbangkan bagi ahli politik dan aktivis sosial adalah sama ada polis akan menggunakan fasa ini untuk mendakwa NGO dan orang ramai yang menyertai perhimpunan awam secara damai, di mana mereka dikatakan menentang dan melanggar pegawai polis yang mengarahkan mereka bersurat. Negara kita mempunyai Akta Perhimpunan Awam. Saya ingin minta pihak kerajaan untuk memberi jaminan di Dewan Yang Mulia ini di mana fasa ini tidak akan dikenakan terhadap aktivis NGO dan ahli politik dalam kes perhimpunan awam secara damai. Dan Sri Yang di-Pertua, dalam era ini PDRM harus menghormati hak kebebasan orang ramai. Bagi kumpulan NGO yang ingin mengadakan tunjuk perasaan atau perhimpunan awam, adalah lebih baik bagi polis untuk memberi nasihat dan malah membimbing pihak penganjur untuk mengisi borang atau memberi surat kepada polis mengikut undang-undang dan peraturan yang sedia ada dan bukannya menunjukkan sikap yang konfrontasi terhadap mereka. Kadang-kadang pegawai NGO ini mungkin kurang fasih untuk memberitahu polis dengan cara yang betul. Adalah win-win bagi semua pihak sekiranya PDRM boleh menangani kesemua perhimpunan dan tunjuk perasaan yang diadakan secara aman dengan cara dan sikap yang lebih mesra ataupun friendly. Dan Sri Yang di-Pertua, saya bercadang PDRM untuk menjalankan survei dan kajian tentang pandangan dan persepsi orang ramai terhadap polis dan mengambil langkah untuk menambahbaikkan imej dan prestasi polis. Tibalah masanya bagi polis untuk menonjolkan imej yang mana pegawai polis adalah pelindung, protector dan juga kawan, friend yang boleh dipercayai dan mesra dengan penduduk setempat. Saya ingin memuji beberapa usaha yang pernah dilakukan oleh PDRM untuk merapatkan hubungan dengan wakil rakyat dan orang ramai. Contoh, Ketua Polis Negara dan OCPD pernah mengadakan senaman atau program bersama Persatuan Penduduk dan Wakil Rakyat di Kuala Lumpur. Dan juga pegawai polis
yang membuat rakaman TikTok yang memberi kesedaran tentang scam dan sebagainya. Kesemua tindakan ini harus terus diadakan. Dan saya di-Pertua, saya juga ingin membentangkan rintihan daripada sesetengah pegawai polis di Dewan Yang Mulia ini. Iaitu nombor 1, kenaikan pangkat pegawai polis perlu disemak mengikut proses. Adakala kenaikan pangkat dilakukan dengan tiada keterusan dan wujudnya pilih kasih ataupun kronisma dan tidak berdasarkan merit dan performance seseorang pegawai. Saya pernah terima aduan di mana pegawai kanan polis yang tiada ijazah tetap menjadi pegawai kanan polis hanya kerana dia lulus undang-undang jabatan. Dan juga ada anak pegawai atasan PDRM diberi naik pangkat menjadi pegawai kanan polis. Yang nombor 2, transfer pegawai polis daripada satu tempat ke tempat lain, khususnya transfer yang merentasi negeri. Pihak pengurusan PDRM haruslah mengambil kira keadaan keluarga seseorang pegawai yang ingin dilakukan transfer, khususnya mereka yang telah berumah tangga dan malah membeli rumah di sesuatu tempat. Transfer secara tiba-tiba, walaupun ia melibatkan kenaikan pangkat, kadang-kadang amat menyusahkan mereka dan merosakkan kebahagiaan rumah tangga pegawai polis yang terlibat. Saya bercadang pemberitahuan dengan tempoh yang lebih panjang diberikan kepada pegawai yang terlibat. Nombor 3, pihak kerajaan atau PDRM haruslah hapuskan amalan sambung kontrak mana-mana pegawai yang bersara wajib ataupun bila sampai tempoh pension. Ini adalah untuk mengelakkan kejatuhan moral di kalangan pegawai yang masih dalam perkhidmatan dan menjadi penghalang kepada mereka yang untuk naik pangkat. Saya berharap isu-isu yang saya bangkitkan di atas boleh dipertimbangkan serius oleh pihak kerajaan dan PDRM. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Kuala Krai.